Sibuk berhijab, tapi gambar yang dikeluarnya, Masya Allah. Hati patut berhijrah atau kita berhijab tu melambangkan kita ni dah berhijrah? Engkau puasa tapi tak sembahyang, baik tak puasa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan ilmu yang penting manfaat. Bersama saya Rosyamno dalam Sembang Viral hari ini. Okey, bersama dengan saya yang berbahagia Ustaz Haryanto Rizal Rockman. Apa khabar Ustaz? Sekali lagi bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi kita berjumpa, bukan seorang balik. Oh iya ke? Ustaz dia, saya sejak hari-hari ni pandai-pandai betul-betul gurau. Apa cerita hari ni kita nak bawa ni? Kita nak hijrah ke atau berhijab? Kalau dulu-dulu saya ingat lagi tahun 70-an jarang jumpa orang berhijab. Orang perempuan lah. Cakap pasal orang perempuan. Kalau orang lelaki berhijab kan lain pula jadi dia. Hari ni orang berhijab sebagai satu trend. Kebanyakan lah. Saya bukan nak menuduh. Kebanyakan. Ada ustaz cakap, dia kata pakai tudung tapi pakaian mengikut badan apa semua. Dia sebenarnya hati patut berhijrah atau kita berhijab tu melambangkan kita ni dah berhijrah? Berani betul lah bang saya sejak ni. Tak, dia orang suruh cakap skrip. Saya berani pun sebab benda ni berlaku di keliling kita. Kita bukan cakap orang. Saya pun ada anak perempuan, saya 5 orang. Saya setuju tu, setuju. Tapi satu sudut pertama, kita kena bagi tahu bahawa pakai tudung tu bagus. Kita tak boleh nafi. Sebab saya tak setuju kalau orang bagi tahu kau ni apalah bertudung macam ni. Baik kau buka tudung. Salah kau. Tak betul. Paling tidak pun dia bertudung. Dia bertudung. Dia mungkin buat salah, tapi jangan suruh dia buat salah lain pula. Buka pula. Buka pula. Macam orang apa nama dia tak puasa, tak sembahyang. Engkau puasa tapi tak sembahyang, baik tak puasa? Dia tak sembahyang satu rukun Islam. Engkau suruh tak puasa, 2 rukun Islam hilang. Tak betul. Saya kata pertama bagus orang pakai tudung. Problem kita hari ni, sebab saya risau juga. Saya ingat surah Al-A'raf ayat 26. Allah Ta'ala sebut auzubillahi minasyaitonirrajim wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian ada 2. Satu lahiriah yang menutup aurat, itu pakaian kita. Tudung semua. Yang orang lelaki semua sama. Satu pakaian di sebalik itu yang dipanggil libas taqwa. Pakaian batiniah, soal keimanan, soal jati diri. Hari ni, ini yang kita problem. Bertudung tetapi hilang jati diri. Dia panggil apa? Hijabista apa nama? Saya tak ada masalah soal trending. Saya setuju ada benda-benda yang baik kita mesti branding ikut zaman. Satu sudut kita kena hati-hati. Bila dia terlampau branding, dia lari daripada dia punya landasan. Dan dia tak perasan dia sudah bukan lagi pada prinsip dia memakai tudung tu. Jadi akhirnya kena lain. Dia sebenarnya berbalik pada niat. Orang suka menggunakan niat untuk semua benda. Niat ni dia ada dia punya pattern dia. Bukan semua benda kita pakai niat. Tak. Ya, ada benda niat itu dia memainkan peranan. Tapi tak semua perkara dalam agama dikira atas niat tu saja. Sebab itu ada istilah kita biasa dengar, niat tidak menghalalkan cara. Oh, niat saya bagus. Al-ghayah la tubarrul wasilah. Tapi ada ketika niat itu diambil kira. Soal niat itu tidak dikira memainkan peranan. Dia pakai tudung tu sebab trending pakai tudung, maka dia nak influencer lain sikit, style. Jadi saya kata yang ini bahaya. Jadi dia menggunakan niat tu untuk tutup benda yang tak elok yang sebenarnya daripada tujuan dia bertudung tadi. Macam ada orang tu dia buat bisnes, Ustaz. Dulu dia tak bertudung. Contoh ni. Saya bukan nak tuduh siapa-siapa. Contoh, sebab dia sebab lepas ni dia nak keluarkan produk lah, contohnya tudung kan. Jadi dia mula bertudung, kemudian dia buat bisnes tudung. Saya pertama sekali saya sebut terang, saya secara peribadi lah. Saya tak ada masalah. Mungkin itu asbab Allah Ta'ala nak bagi pada dia untuk dia bertudung. Asbab. Tapi ingat, kalau kita hanya selepas daripada itu hilang tudung tadi, kerana kita dah tak meniaga tudung, atau kita tak rasa lagi dah bahawa untuk kita perlu bertudung, maka dekat sini ni Allah akan hitung balik apa benda kita buat. Saya nak sebut satu perkara yang lain yang lebih berat daripada itu ialah bila mana bertudung tu untuk nak menyorokkan benda-benda yang buruk di sebalik tudung tadi. Orang pakai tudung, kadang-kadang dia menari kat dalam tu, nampak dia tak banyak sikit memburukkan imej agama. Saya setuju bang. Walaupun memang agama suruh kita berpakaian dengan cara yang betul, berpakaian dengan cara yang syarak dia panggil istilahnya lah. Tetapi pada masa yang sama,
Islam menekankan di sebalik pakaian bang. Kita bukan hanya soal pakaian, bukan soal saya baju Melayu. Tak, apa maknanya kalau saya baju Melayu tapi dalam hasad dengki tengok abang daripada tadi sakit hati, geram je geram. Saya pun macam tu Ustaz. Rupanya memang dua-dua jenis sakit hati. Sebab saya sakit hati sebab Ustaz banyak ilmu. Kalau saya jadi macam Ustaz ni. Bawa bertenang bang. Astagfirullah. Ini rakam ni bang. Rakam. Astagfirullah. Tidak ada makna kalau pakaian ni sekadar begitu. Oh, Ustaz. Apa faedah? Tapi di sebalik itu penuh dengan hasad, penuh dengan curiga sebagainya. Itu benda-benda yang mazmumah ni. Baik betul lagi macam ni. Kita ni kalau boleh kita nak berhijab dan dalaman kita juga dihijab. Wah, itu sebenarnya bang. Zaman ni zaman zahiriah dia panggil. Oh, baik, betul, salah, jahat, semua lahiriah. Jadi pada pandangan kasar dia, itulah dia. Bang orang putih, don't judge the book by the cover. By its cover. By its cover. Kau Saya, putih tak berapa pandai ni. Pandai cakap putih Ustaz eh? Saya sebenarnya memang lahir dulu dekat London. Masa ayah saya buat PhD. Ustaz jangan bohong Ustaz ni, orang tengah tengok ni. Betul juga. Bapak takut bapak saya pun tengok. Ini sembang gurau-gurau. Sembang kita walaupun ada serius, tak semua serius sangat. Jadi kita ambil apa yang terbaik. Kita ada akal, kita ambil apa yang terbaik daripada perbualan-perbualan saya bersama dengan ustaz-ustaz jemputan saya. Kononnya saya perempuan. Saya pakai hijab, lepas tu saya pakai seluar ketat. Nampaklah semua bentuk badan kan. Tapi macam mana saya nak beralih sedikit demi sedikit, apa yang perlu kita buat Ustaz? Pertama saya kata auzubillah min zalik. Janganlah abang jadi perempuan. Dah, ini pasal kebetulan abang cetuskan tadi. Jadi supaya netizen kita tengok ni, kita boleh ajar dia. Kita kalau buat contoh, benda-benda yang tak betul jangan ke orang dan jangan ke kita. Tadi saya ke kita tak boleh? Tak boleh. Habis nak ke mana pula? Saya takut makbul petang-petang ni. Saya bagi contoh je Ustaz, janganlah. Memanglah contoh bang. Tapi kalau makbul lah macam. Dah 5 dah, cucu dah 3 dah Ustaz. Masalah cucu tu nombor 2. Masalah saya nak kena pergi. Apa nama dakwah abang pula nanti. Orang bang, kadang-kadang kalau gaduh kan. Contohlah kalau mak engkau. Sedap aja ada ke mak kita dia jadikannya contoh. Orang yang macam ni, dia kena ambil peluang. Mungkin Allah Ta'ala bagi dia begitu, lorongkan dia macam begitu. Hidayah dah sampai. Yes, so dia kena kekalkan. Itu satu. Yang kedua, kita ni buat movement lah dalam hidup kita. Nak buat movement, kita jangan kelang kabut. Jangan mendadak. Sebab itu Dr. Qaradawi dia sebut konsep tadarruj dia panggil. Dulu kita sebut istidraj. Dulu ni. Kalau abang ingat lagi lah, ni episod lama dulu. Tadarruj maknanya dia panggil berdikit-dikit bang. Maknanya slowly, tapi berjalan. Ada dia punya target. So, yang saya nak sebut, ada orang kadang-kadang dia sibuk berhijab tu, tapi pada masa yang sama macam tadi lah, dia tak memahami konsep hijab tu lagi. Sibuk berhijab, tapi gambar yang dikeluarnya Masya Allah. Tungan terbalik, mabuk kita. Elok berhijab, kita pula tak terhijab. Ini masalah. Ada orang nak buat perubahan tapi duk sibuk berjoget bersebagainya. Bukan kita kata salah berjoget, tapi bila salah ni tu, bila dia berjoget tu tak kena tempat. Jogetlah dalam bilik, nak berjoget sampai dia tu tak bergerak pun tak apa. Jangan dipamerkan. Bukan nak dipamerkan. Apatah lagi kalau bentuk-bentuk pergerakan tu yang sebenarnya memang jelas. Maknanya dari segi impak lah bang. Kalau kita tengok bang, sorry to say, kita tengok orang tak bertudung. Saya rasa ia masalah. Mungkin orang tu lawa ke sebagainya. Okey. Tapi ada orang kadang-kadang dia tu tak lawa, tapi dia bertudung, tapi dia menggayakan bentuk-bentuk badan tu sampai orang yang tak nak pandang pun jadi pandang. Abang faham tak? Agak-agak impak dia mana yang lebih berat? Yang pakai tudung ni lah. Kadang ada orang nak berubah tapi dia tak nampak benda tu. Dan ini jadi trend bang hari ni. Tengoklah kat mana-mana media pun. Kadang-kadang jadi bahan orang sonok-sonok. Kadang-kadang kita dalam grup kan, tekan Allah. Bukan kita kata tak payahlah pakai tudung dan buka tudung. Bukan itu. Hari ni kena fahamkan konsep libasut taqwa tadi bang. Makna berhijab bagus. Tapi kena faham di sebalik hijab tu apa yang agama nak suruh bang. Kita berhijrah itu biarlah luaran dan dalaman. Dan kita sebenarnya kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala berilah hidayah kepada kita, bertemu dengan orang-orang yang hebat, boleh membimbing kita ke arah yang lebih baik. Kalau kita mempunyai akal dan fikiran, kita jaga penampilan kita. Terima kasih Ustaz. Okey, jangan kongsi kalau tak pasti, jangan buat wakaf dosa. Jumpa lagi bersama saya Rosyamno dalam Sembang Viral. Assalamualaikum.